Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Banteras sampai tumpas, kita mesti menang. Anda kini sedang menyaksikan rancangan Banteras COVID-19 di mana kita akan berkongsikan dengan anda info semasa dan isu terkini mengenai COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia semenjak Disember 2019. Mula dikesan di Bandaraya Wuhan, China, seluruh dunia kini sedang berperang menghadapi wabak ini. Kita imbau kembali sejarah COVID-19 di Malaysia. Kes positif pertama disahkan membabitkan 3 warga Cina yang masuk ke Malaysia dari Johor melalui Singapura pada 23 Januari 2020. Sudah lebih setahun negara kita berjuang menghadapi wabak COVID-19 ini, tapi tanda-tanda kemenangan masih kabur. Penjagaan SOP dan penjagaan kendiri adalah senjata utama setiap individu. Namun negara kita masih lagi mencatatkan kes positif yang saban hari 4 angka bilangannya. Sehinggakan pihak berkuasa dan kerajaan terpaksa mengisytiharkan PKP di negeri dan kawasan tertentu bagi mengekang wabak COVID-19 ini. Kita saksikan situasi semasa COVID-19 melalui paparan yang telah kami sediakan. Kemenangan masih jauh buat Malaysia dalam perangnya menentang COVID-19. Status terkini pada 6 Mei 2021 mencatatkan 3,551 kes baru dikesan dengan jumlah kematian 19 orang, menjadikan keseluruhan kes direkodkan setakat ini ialah 427,927 kes dengan 1,160 kematian. Selangor yang merekodkan kes positif harian tertinggi kembali menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP di 6 daerahnya bermula 6 hingga 17 Mei 2021. Lebih 6 juta penduduk dijangka terjejas berikutan sekatan pergerakan bagi rentas daerah dan negeri antara yang termaktub di dalam Prosedur Operasi Standard atau SOP. Sekatan jalan raya juga diperketatkan polis di setiap daerah terbabit sepanjang tempoh pelaksanaan PKP, terutama menjelang sambutan Aidilfitri selain pemantauan di Bazar Aidilfitri, pusat beli belah dan kawasan tumpuan orang ramai. Pelaksanaan PKP menyusuli pentadbiran di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sehari kemudian selain 4 daerah di Perak dan 3 di Johor bermula dari 7 hingga 20 Mei 2021. Pematuhan pada SOP termasuk menjaga penjarakan fizikal dan memakai pelitup muka dengan betul penting dalam memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 selain operasi sanitasi awam yang diamalkan kerajaan sejak fasa awal penularannya di dalam negara. Tentu kita tidak mahu rakyat leka dalam melawan musuh yang tidak kelihatan ini kecuali kita sanggup ambil risiko melihat lebih banyak nyawa terkorban. Cubalah untuk terus enggan peduli sehingga mangsa berikutnya adalah orang yang paling anda sayangi. Itukah yang anda mahu? Datuk Seri Ismail Sabri telah mengumumkan PKP di beberapa kawasan di Selangor dari 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Dan beberapa SOP telah dikeluarkan ketika umat Islam sedang bersiap sedia menghadapi Hari Raya. Ramai yang tidak berpuas hati, ramai yang marah, malah ramai yang memaki hamun apabila SOP baru dikeluarkan. Jangan menunding jari kepada sesiapa kerana ini bukan masanya. Tepuk dada cermin diri, adakah anda penentang penyebaran ataupun penyumbang penyebaran? Jawapannya di tangan anda. Sekiranya anda meletakkan jawapan di tangan pihak berkuasa, maka anda telah melanggar SOP. Kini ada beberapa hari lagi sebelum umat Islam menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri. Fenomena asyik membeli belah untuk Hari Raya dan fenomena gairah membeli belah di Bazar Ramadan tanpa memakai pelitup muka dan membawa anak di tempat-tempat sesak terlihat di sana sini. Ikuti beberapa paparan yang telah kami sediakan. Gairah berbelanja membawa padah. Lorong Tunku Abdul Rahman dihidupkan semula Ramadan ini dengan pematuhan Prosedur Operasi Standard atau SOP yang ketat bagi mengekang penularan pandemik COVID-19. Namun, apakah pematuhan SOP ditenggelami kegarahan membeli belah bagi membuat persiapan untuk menyambut Lebaran? Dan sejauh mana kesedaran masyarakat mengenai ancaman COVID-19? Tahun
lepas kita dah korbankan raya kita kan, tapi tahun ni pun kena korbankan juga. Tak semeriah macam dululah. Takut tu memang sangat takut sebab semua orang dah rasa macam dah tak kisah dah dengan SOP sangat dah. Peniaga bazar dipecahkan kepada 4 seksyen iaitu A, B, C dan D bermula dari kawasan belakang bangunan Kompleks Campbell hingga susur keluar persimpangan Masjid India. Setiap seksyen menempatkan 2 petugas Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di setiap pintu masuk dan keluar. Pengunjung diwajibkan mendaftar di MySejahtera serta mengimbas suhu sebelum diberikan pas yang dihadkan kepada 100 orang dalam satu-satu masa. Malangnya, walaupun penganjur telah memperketatkan garis panduan untuk memasuki kawasan bazar, ada segelintir pengunjung yang bersikap sambil lewa dengan mengabaikan penjarakan fizikal 1 meter. Dan apa gunanya pengunjung menjaga jarak semasa memasuki bazar namun seperti menepikan SOP dek gairah berbelanja. Jarang kita menyalahkan diri sendiri walaupun kelalaian jelas berpunca daripada diri. Bazar pun susah nak masuk, lepas tu nak bawa anak-anak ke, nak bawa apa-apa semua tak boleh dah. Sesuai atau tidak kadang-kadang terpaksa bang. Kalau kita pergi sendiri anak nak tinggalkan siapa? Kalau tak bawa anak kita tak boleh pergi. Itu je pilihan yang kita ada. Lepas tu kalau kita daripada segi perubatan yang diberi, dia orang punya sistem imun tu lebih tinggi daripada kita. So sepatutnya budak tu yang kita tak perlu risau. Orang tua yang kita perlu lebih risau. Secara perubatannya lah, saya bukan perubatannya orang tapi pendapat saya macam tu lah. So tak payah risau bawa budak. Patutnya kita risau tinggalkan orang tua di rumah. Kalau yang bawa anak ni kira jaga betul-betul lah. Jangan macam tahulah budak-budak kan biasa agak merayau kan. So jaga elok-elok lah. Saya tak tahulah sebab saya tak bawa anak saya lah. Kita pergi dua orang je. Kan yang dah besar lah sebab yang budak-budak kecil ni memang sepatutnya tak patut pun bawa ke tempat ramai-ramai macam ni sebab saya memang tak bawa anak lah sebab memang takut dia beli untuk dia je kat rumah. Lebih membimbangkan, ada yang membawa anak kecil, malah bayi selain warga emas yang sama berasak. Ini bukan masanya untuk kita leka dengan kewujudan musuh halimunan ini yang menyerang secara senyap disebabkan kelalaian sendiri. Pengunjung Bazar Aidilfitri terutamanya harus mengambil iktibar daripada penutupan 22 Bazar Ramadan baru ini yang menyaksikan Selangor antara negeri yang kembali mengenakan Perintah Kawalan Pergerakan di 6 daerahnya. Kunci utama untuk permasalahan ini adalah patuh pada segala arahan yang telah ditetapkan. Kemenangan di tangan kita semua. Kita ni sebenarnya kita dah hidup dengan COVID ni dekat setahun lebih, kat 2 tahun. So kita jangan terlalu jangan paranoid sangat. So amalkan je lah penjagaan diri masing-masing. Kalau rasa tempat tu ramai, kalau kita tak confident, kita tak payah pergi. Itu je. Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. AstraZeneca, itu bukan vaksin ke bang? Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. AstraZeneca, itu bukan vaksin ke bang? Tidak tahu atau tidak endah, vaksin AstraZeneca sedang hangat diperkatakan di media massa, juga tular di media sosial. Namun ada juga segelintir yang tidak tahu mengenai kewujudan vaksin keluaran syarikat biopharmaceutical British Sweden ini. Bagi yang mengikuti perkembangan, ianya merupakan peluang keemasan untuk mendapatkan suntikan vaksin. Malah sebahagian rakyat beranggapan tidak kisahlah apa pun jenis vaksin asalkan menerima vaksinasi segera. Risikonya sangat sedikit dan di kedua-dua tempat di Amerika dan di Eropah semua telah bermulakan program AstraZeneca balik. Jadi Musti telah membuat keputusan bahawa program AstraZeneca siapa yang hendak kita bagi dan dia buat di PPV khas. Kita panggil PPV AZ, Pusat Pemberian Vaksin AstraZeneca. I feel great. It was a painless process. I have to compliment the authorities. Super efficient. We arrived, was processed very quickly. Everything was very clear, and you didn't have to wait very long. Time sebelum vaksin tu nervous sikit lah. Lama-lama macam okey sikit. Lepas tu lepas cucuk rasa okey, tak ada sakit-sakit apa semua. Dengar orang cerita dia ada efek macam ni, ada itu, ada ni. Jadi kita jadi macam
sikit sebanyak pun memang takut lah. Tapi bila dah pergi tu macam best. Bila masuk tu memang betul-betul memang terkejut sebab cepat gila. Tak sampai 15 minit daripada daftar sampai ke suntik. Lepas tu masuk bilik observation tu, tunggu dalam 15 minit, tak ada apa-apa effect, dia bagi kad dan boleh keluar. Biarpun ada yang memberi reaksi negatif mengenai vaksin AstraZeneca, menariknya dalam tempoh 4 jam, permohonan dibuka pada awal Mei, slot bagi kesemua 268,000 dos yang ditawarkan kepada penduduk Selangor dan Kuala Lumpur itu habis ditempah. Temu janji pertama bagi slot vaksinasi AstraZeneca yang disahkan selamat untuk digunakan telah pun bermula pada 5 Mei 2021. Sebanyak 4 pusat pemberian vaksin atau PPV khas bagi vaksin AstraZeneca telah dibuka, iaitu di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur, Ideal Convention Centre Shah Alam, Universiti Malaya dan Universiti Kebangsaan Malaysia. Tempoh masa 12 minggu antara dos pertama dan kedua ditetapkan bagi pemberian vaksin itu yang akan diperluaskan ke seluruh negara. Masa saya buat research tu, of course adalah kes-kes pasal blood clot tu lah. Tapi saya rasa itu dalam 1 dalam sejuta je orang yang dapat tu. Dan sebenarnya kesan baik lebih banyak daripada kesan buruk sebenarnya AstraZeneca ni. I read about it at length online, various resources, so I felt really comfortable. The general wisdom, if you read around, is take the first available vaccine and then you'll be protected. And I think that is good advice. Yang dia punya effect tu ada dengar orang cakap, nanti kerang, ada itulah, pensan lah, matilah. Orang cakap, jadi bila macam tu, bila dah dengar tu, rugi pula register, menyesal rasa kan. Tapi kita ambil positif, sampai bila kita nak kan. Kita lebih baik mencegah daripada merawat lah kan. So kalau dah ada peluang untuk get yourself at least a bit protection or secured, why don't you just go for it? I mean nak cakap tentang hidup ajal mati ni semua di tangan Tuhan kan. Yang paling penting kita try lah. Malaysia dijangka mempunyai bekalan vaksin AstraZeneca yang mencukupi apabila sebanyak 1.1 juta dos lagi dijangka tiba bulan ini, diikuti 619,000 dos pada Jun. Sebanyak 410,000 dos pula akan diterima pada Julai, diikuti 1.12 juta dos lagi pada Ogos dan September. Tahniah dan syabas kami ucapkan kepada sukarelawan yang akan menerima suntikan vaksin AstraZeneca. 268,000 telah pun ditempah oleh orang ramai mengikut siapa cepat dia dapat. Namun harapan kami jangan ada yang bermimpi untuk pulang berhari raya walaupun telah menerima suntikan vaksin. Penguatkuasaan larangan rentas negeri dan daerah bagi negeri dan kawasan yang telah diisytiharkan PKP jelas telah diperketatkan. Namun masih ramai yang ingkar dan tidak mendengar arahan pihak berkuasa. Seterusnya, kita lihat paparan sambutan Aidilfitri di seluruh dunia mengikut norma baru COVID-19. Umat Islam di seluruh dunia buat tahun keduanya menjalani ibadah puasa dalam norma baru sambil bermacam usaha dilakukan oleh pelbagai negara untuk mengekang penularan pandemik COVID-19. Dari benua Arab ke China juga Malaysia, Bazar Ramadan kembali dimeriahkan dengan kehadiran pengunjung untuk mencari juadah berbuka, juga hidangan tradisi atau menu istimewa, sekaligus merancakkan kembali ekonomi yang lumpuh akibat wabak ini. Berdepan serangan COVID-19, Ramadan menjadi landasan untuk seorang Muslim memperkuatkan keyakinan serta pegangannya. Kala dunia perlu terus berwaspada terhadap kemungkinan berlaku gelombang ketiga wabak ekoran perkembangan terbaru di India dan mutasi berganda varian COVID-19 yang mengganas, Ramadan benar menguji kesabaran umat Muhammad. Biarpun penjarakan fizikal menjadi amalan baru, Ramadan adalah masa menyucikan kerohanian dan mengukuhkan ikatan antara sesama umat kerana hanya dengan penyatuan, musibah dapat diatasi. Yakinilah, Ramadan akan memberikan hikmahnya selama kita bersangka baik pada perancangan Yang Maha Esa. Dia pergi dia haram tak langsung dapat tengok orang yang dia.
Di Kota Haridwar diutarakan, lautan manusia memenuhi Sungai Gangga yang menyambut kehadiran ratusan ribu penganut agama Hindu untuk ritual mandi di sungai suci mereka itu bagi membersihkan dosa di Kerajaan Kumbh Mela. Saat dunia bergelut mengawal penularan pandemik COVID-19, India sebaliknya memutuskan festival yang mencapai kemuncaknya pada pertengahan April lalu itu dengan penyertaan kira-kira 6 juta penganutnya perlu diteruskan. India dengan populasi 1.3 bilion itu tidak dapat mengelak daripada dilanda gelombang ketiga selepas mencatat lebih 20 juta kes setakat ini. Dengan rekod baru dunia kes COVID-19 melebihi 400,000 kes jangkitan dalam sehari, India berdepan masalah kekurangan bekalan oksigen dan katil. Di daerah terjejas teruk seperti ibu kota New Delhi, petugas medikal bekerja shift 27 jam dan para doktor berdepan keputusan sukar untuk memilih siapa yang perlu diselamatkan. Tangisan keluarga tidak berhenti sambil mayat pesakit COVID-19 bergelimpangan di jalanan dan tapak pembakaran mayat tidak mampu lagi menampung permintaan. Kala bantuan oksigen dan peralatan perubatan antaranya dari Amerika Syarikat, Britain dan Rusia tiba di negara itu, varian India merentasi sempadan dengan mutasi berganda varian COVID itu yang mula dikesan di Vietnam, Singapura juga Malaysia dikuatiri akan mengganas di rantau selatan Asia. Soalnya, siapa yang akan dipertanggungjawabkan? Hanya yang pernah kehilangan orang tersayang sahaja yang tahu betapa peritnya ditinggalkan dan menerima ketentuan ilahi. Lebih perit lagi apabila kita ditinggalkan tanpa ciuman, tanpa pesanan dan tanpa pelukan daripada insan yang pernah menjadi pembimbing kita pada ketika dahulu. 13 Mac 2021, pengakhiran perjalanan Allahyarham Osman bin Haji Yusof, 71 tahun mangsa COVID-19 yang ke-1224. Bersama ahli keluarga untuk berkongsikan pengalaman dan hari-hari terakhir Allahyarham Osman bin Haji Yusof. Saya Sania Kamarudin. Suami saya meninggal akibat penyakit COVID. Bapa saya ni memang ada penyakit kencing manis, darah tinggi, jantung, paru-paru berair. Jadi bapa saya ni dah kerap keluar masuk hospital. Jadi untuk yang kali kedua masuk hospital ni, bila buat swab test adalah negatif. Bila dah okey, dah masuk ward, jadi dah keluar dah okey, dah balik rumah. Bila selang beberapa minggu, penyakit dia tu berulang kembali. Kembali sesak nafas. Jadi kami sekeluarga hantar balik ke hospital untuk buat check up di Hospital Shah Alam. Jadi bila untuk masuk ke ward biasa, hospital akan buat swab test. Dan bila kami dapat keputusan daripada hospital yang bapa saya positif COVID-19, ayah disahkan positif COVID-19, pihak hospital memberitahu untuk menghantar ke Hospital Sungai Buloh untuk tindakan selanjutnya untuk rawatan susulan. Tapi kami dapat berita setelah 3 jam ayah disahkan meninggal dunia setelah sampai di Hospital Sungai Buloh. Saya dapat berita ayah meninggal pukul 9 suku. Saya bincang adik-beradik untuk macam mana nak terangkan pada mak keadaan ayah yang sebenar. Dalam 10 lebih baru kami minta kakak yang sulung untuk terangkan pada mak lah macam mana keadaan ayah sekarang. Selama 48 tahun saya hidup dengan dia, saya tak pernah berpisah dengan dia. Meninggal dia, saya tak dapat jumpa dia langsung. Itulah yang saya kesal sangat. Saya bela dia sakit berapa lama, saya bela dia sakit dekat 3 bulan kat rumah. Saya pergi dia haram tak langsung dapat tengok ayah dia. Itulah yang saya kesalkan sangat. Itu yang saya tak boleh lupa, tak bertinggal saya. Abang tak bertinggalkan dia langsung, kata dia. Hanya jagalah dia. Itu je pesangan saya, itu yang saya ingat.
seminggu lagi sebelum meninggal, dia macam dia pesan saya jaga anak apa-apa. Apa putang-putang semua dia bayar. Saya jangan tak susahkan saya. Dia cakap kereta ke rumah ni semua tak ada hutang, tak ada beban pada diri dia. Itu semua itulah kebaikan dia, semua dia hutang. Tak ada apa dia tinggal pun. Semua dia bayar habis, kereta ke rumah ke apa semua. Senang kalau kau tinggalkan sana. Tapi saya tak perasan hati saya tentukan nak tinggalkan saya. Daripada 16 orang yang buat swab test ni, yang positif mak, adik saya, abang ipar dan 2 anak saudara saya. Jadi yang paling kami risau mak. Pasal saya duduk dengan dia 2 orang aja, anak-anak rumah masing-masing. Saya bela dia pada pukul 3 pagi, 4 pagi dia bangun, aku saya bela dia. Sampai bila kau nak bela aku, kata tak, mama bila-bila lah yang larat bela ayah. Dia pesan saya, larat kau bela, larat. Dia tak nak pergi hospital, nak mati kat rumah, kata dia. Habis dah sakit ke mana bang, pergi lah juga. Dia pergi elok, pergi saya hantar elok. Dia pergi kereta saya sorong nak berjalan, semua saya bawa. Dalam banyak-banyak perkara, apa yang saya terkilan adalah pandangan masyarakat pada keluarga kami lah, terutama pada mak. Pandangan orang luar yang boleh memberi kesan negatif pada emosi mak, lagi-lagi melibatkan mak yang baru kehilangan ayah. Jadi janganlah pandang negatif terhadap keluarga yang mendapat positif COVID-19. Benteras sampai tuntas, kita mesti menang. Al-Fatihah. Semoga keluarga Allahyarham Osman bin Haji Yusof tabah menghadapi ujian dan sabar menahan kerinduan sempena Syawal yang bakal menjelang tiba. Hanya ini paparan kami dari Banteras COVID-19 minggu ini. Kita jumpa lagi di hari dan waktu yang sama minggu hadapan. Saya Izzat Zain mewakili pihak produksi Banteras COVID-19 mengucapkan ribuan terima kasih dan ingat, Banteras sampai tumpas, kita mesti menang.